Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru, di mana seperti biasa kita akan terus memantau segala semua yang diumumkan dan juga dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan ini, dan kita tidak boleh memantau dengan komprehensif dan menyeluruh tanpa kita bercerita berkenaan dengan apa yang berlaku dalam sidang Parlimen sekarang. Dan ini antara intipati yang penting dari Dewan Rakyat. Pertama sekali, kerajaan akan meneruskan langkah konsolidasi fiskal secara beransur-ansur dan membentangkan akta tanggungjawab fiskal tahun ini dalam menguruskan paras hutang negara yang agak tinggi. Timbalan Menteri Keuangan, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, hutang kerajaan persekutuan sehingga akhir 2022 adalah 1.0796 trilion ringgit atau 60.4% daripada keluaran dalam negara kasar atau KDNK. Ia meliputi hutang dalam negara sebanyak 1.0501 trilion ringgit dan pinjaman luar negara sebanyak 29.5 bilion ringgit. Kedua, perlu melaksanakan kajian semula perbelanjaan awam atau Public Expenditure Review, termasuk langkah rasionalisasi dan keutamaan perbelanjaan, mengurangkan ketirisan dan pembaziran. Ketiga, memperluas asas hasil, memastikan kutipan hasil yang mampan, di mana perbelanjaan mengurus perlu dibiayai melalui hasil negara. OE ini perlu daripada hasil, dan DE, Development Expenditure sahaja yang kita pinjam. Perkara yang keempat, memastikan bayaran khidmat hutang terkawal dan tidak lebih 15% daripada hasil. Jelas ahli Parlimen Pontian itu, kedudukan paras hutang negara meningkat dengan drastik kerana COVID-19 dan suntikan fiskal berjumlah 110 bilion ringgit. Kerajaan juga akan memastikan pinjaman kerajaan dibuat hanya bagi membiayai perbelanjaan pembangunan projek yang berimpak tinggi dan memberi pulangan besar kepada negara dan rakyat. Selain itu, kementerian juga mengutamakan pinjaman domestik dengan mengambil kira mudah tunai yang tinggi, kos pinjaman lebih murah serta tidak terdedah kepada risiko pertukaran wang asing. Dan sudah tentu ini semuanya adalah untuk mencapai matlamat agung, iaitu meringankan beban keuangan rakyat. Dan isu pengeluaran wang KWSP terus menjadi topik hangat dalam sidang Dewan Rakyat hari ini. Ahli Parlimen Bera, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, antara yang lantang menyuarakan isu tersebut. Bekas Perdana Menteri itu meminta kerajaan mempertimbangkan pengeluaran KWSP secara bersasar kepada mereka yang layak. Mengambil contoh individu bergaji RM2,000 sebulan, beliau berkata selepas 10 tahun, jumlah simpanan mencecah RM50,000. Kenyataan beliau kemudian disambut Muhammad Syahir Cik Sulaiman PN Bacok. Beliau menegaskan impak pengeluaran KWSP secara bersasar sangat besar kepada pemulihan ekonomi dan dapat membantu golongan rentan. Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad PH Kuala Selangor turut bangun menyatakan pengeluaran itu antara cara kerajaan membantu rakyat yang terkesan. Semua persoalan itu kemudian dijawab Timbalan Menteri Keuangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan. Saya kira dalam bajet 2023 pada hari Jumaat ini, sebagaimana dijanjikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bahawa ada kaedah-kaedah lain untuk membantu pada kumpulan-kumpulan. Yang layak itu sebenarnya mereka tak mau keluarkan pun. Apabila kita lihat daripada angka-angka itu, yang layak itu mereka tak mau keluarkan. Yang masalahnya yang sikit tu makin sedikit pengeluarannya, walaupun mereka akan ada gaji, tapi struktur gaji di Malaysia ini strukturnya adalah gajinya rendah, dan itu adalah masalah struktur negara kita. Maka kita ingin pastikan bahawa rakyat berpendapatan tinggi, maka KWSP mereka merentas kaum juga akan tinggi, dan ini adalah antara perkara utama yang ingin kita lakukan. Tambahnya, tahap simpanan ahli KWSP telah menyusut dengan ketara akibat 4 pengeluaran sebelum ini. Kerajaan juga tidak akan memperkenalkan semula sistem cukai barang dan perkhidmatan atau GST dalam belanjawan kali ini. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan mengakui pelaksanaan sistem cukai itu mampu mengurangkan kegiatan ekonomi gelap sehingga 30% daripada KDNK. Bahawa pada bajet kali ini kita tidak akan mengumumkan pelaksanaan GST. Tentang GST ini, pada ketika kemuncaknya kita dapat 60 bilion ringgit hasil, tetapi apabila kita tolak dengan pulangan balik bayaran GST ataupun GST refund, angka yang tertinggi yang pernah kita capai ialah 44 bilion ringgit. SST sekitar 20 ke 23 bilion ringgit.
Tetapi untuk kali ini tidak akan dilaksanakan. Kita tidak tahu pada masa-masa akan datang. Itu kemudianlah kita bincang. Satu lagi, bukan hanya menambahkan hasil tambahan kepada negara, GST juga antara yang paling penting ialah boleh mengurangkan apa yang dipanggil sebagai the black economy ataupun ekonomi gelap, ekonomi bayangan, ekonomi bawah tanah yang menyebabkan orang lari pada cukai dan macam-macam. GST boleh mengurangkan kadar itu. Kadarnya 30% pada KDNK, dia adalah amat tinggi. Seterusnya, pemulihan keyakinan pelabur disebabkan kestabilan politik dalam kerajaan perpaduan merupakan antara faktor pengukuhan ringgit sejak kebelakangan ini. Dan selain itu, Timbalan Menteri Keuangan 2, Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pemulihan sentimen pasaran di peringkat global juga menyumbang kepada pengukuhan mata wang negara. Tambah beliau, pembukaan sempadan negara China turut menyumbang kepada prospek ekonomi yang lebih baik buat Malaysia. Berhubung dengan dolar Amerika Syarikat pula, ringgit telah mencatat pengukuhan sebanyak lebih kurang 3.2% sejak 24 November sehingga 17 Februari yang lalu. Secara amnya, perkembangan ini juga dipengaruhi oleh faktor penyederhanaan dalam kekuatan dolar Amerika Syarikat. Ini berikutan jangkaan pasaran bahawa Bank Pusat Amerika Syarikat akan menaikkan kadar faedah secara lebih perlahan bagi menangangi risiko inflasi di Amerika Syarikat yang kini telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan berterusan. Perkembangan ini juga telah menyebabkan pengukuhan nilai mata wang utama dan serantau. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Bagan Lim Guan En berkaitan sebab utama pengukuhan nilai mata wang ringgit selepas kerajaan perpaduan ditubuhkan dengan mata wang asing seperti dolar AS. Dan seterusnya, kerajaan juga tidak berhasrat untuk memansuhkan atau mengkaji semula Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata undang-undang keselamatan yang berada di bawah tanggungjawab kementerian termasuk SOSMA masih lagi relevan. Selain itu, beliau menegaskan ia penting bagi memelihara ketenteraman awam dan keselamatan negara. Walaupun begitu, Saifuddin Nasution berkata kementerian komited menambah baik undang-undang itu bagi memastikan keamanan dan keselamatan negara sentiasa terpelihara. Tetapi penambahbaikan harus diimbangi dengan hak masyarakat serta kepentingan dan ketenteraman negara. Katanya pihak berkepentingan termasuk pertubuhan bukan kerajaan, pakar akademik serta komuniti akan dilibatkan dalam sesi pengumpulan maklum balas terhadap cadangan penambahbaikan berkenaan. Saifuddin Nasution menambah SOSMA adalah undang-undang berbentuk prosedur yang digunakan untuk kesalahan-kesalahan keselamatan spesifik dan ia diperincikan dalam jadual pertama SOSMA 2012. Polis Diraja Malaysia PDRM juga jelas beliau masih memerlukan undang-undang berkenaan agar tindakan segera boleh diambil untuk mengelakkan sebarang kegentaran awam dan ancaman kepada kedaulatan negara serta kesejahteraan rakyat. Beliau berkata dalam jawapan bertulis kepada soalan P. Prabakaran PH Batu. Baik, sudah tentu topik ataupun tumpuan kepada Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan semula ini adalah sistem kesihatan. Itu antara yang terbesar dan sering menimbulkan pelbagai perdebatan khasnya sejak kemunculan pandemik COVID-19. Kementerian Kesihatan sudah tentu antara kementerian yang mendapat peruntukan yang tertinggi secara tradisinya sejak beberapa bajet yang lepas, tapi ramai juga dalam golongan ataupun komuniti kesihatan yang masih lagi kurang berpuas hati dengan apa yang diumumkan dalam Belanjawan 2023 yang asal oleh kerajaan terdahulu. Jadi ini adalah peluang untuk memperbetulkan apa yang dianggap sebagai kurang oleh komuniti kesihatan dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan 2 hari lagi. Apa yang perlu ditambah baik? Saya mahu bersembang dengan pakar kesihatan awam Dr. Farhan Rusli yang kali ini menyertai saya di talian telefon. Dr. Farhan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Dr. Farhan, banyak perkara yang diumumkan untuk sektor kesihatan dalam bajet yang lalu. Tidak ada masa untuk kita mendalami kesemuanya, tapi cukup untuk kita tahu sekadar Kementerian Kesihatan ini antara yang mendapat bajet sama ada tertinggi atau antara yang tertinggi dalam beberapa bajet yang lepas, termasuk bajet sebelum ini. Melihat kepada apa yang diumumkan dalam belanjawan yang lalu, apa yang Dr. Farhan rasakan boleh ditambah baik dalam belanjawan kali ini yang realistik? Jadi apa yang kita kena faham, kerajaan baru perpaduan ini, dia diberikan satu
golden chance ataupun satu peluang keemasan untuk memastikan apa perkara-perkara yang telah dinaikkan ataupun telah ditengahkan oleh golongan-golongan daripada sektor-sektor kesihatan, terutamanya ke sektor kesihatan awam ini, mereka boleh mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk apabila mereka membentangkan pada hari Jumaat kali ini. Apa yang saya maksudkan ialah walaupun banyak fokus diberikan kepada kertas putih, white paper, health reform dan sebagainya, white paper ini sebenarnya adalah sesuatu untuk jangka masa panjang dan dia punya pulangan dia kita akan nampak mungkin lagi 2 generasi yang akan datang dan sebagainya. Tetapi dalam belanjawan 2023 kali ini, apa yang kita boleh tengok ialah ini adalah masa untuk memastikan bahawa kita mempunyai bajet yang cukup untuk memastikan doktor-doktor kontrak punya masalah kita dapat selesaikan. Kita pula dapat selesaikan tentang ramai daripada sektor kesihatan awam yang mengatakan bahawa gaji mereka tidak cukup. Dan saya ingin izinkan saya Lokman untuk saya mengingatkan sektor kesihatan ini bukan sahaja hanya pegawai perubatan ataupun pakar perubatan. Ia ada juga mereka daripada golongan-golongan perkhidmatan sokongan, termasuklah juga pemandu ambulans dan sebagainya. Jadi risiko-risiko yang diambil oleh petugas-petugas kesihatan ini yang daripada lapisan bawah hingga ke atas, kegusaran mereka yang paling besar ialah pembayaran emolumen gaji yang tidak setimpal dengan pekerjaan dan juga risiko pekerjaan yang mereka harus menghadapi setiap hari. Jadi apabila kita dengar Timbalan Menteri Kewangan mengatakan tentang negara kita ada masalah membayar gaji yang sedikit dan sebagainya, adakah ia satu langkah yang wajar untuk kerajaan mengambil dan memulakan rentak baru untuk membayar emolumen kepada semua pegawai-pegawai kesihatan ini daripada bawah hingga ke atas untuk memberikan kita sebagai satu ekonomi yang ada highly paid workers, highly skilled and highly paid. Jadi mungkin mereka boleh mengambilkan inisiatif kali ini. Tetapi satu lagi perkara yang mereka harus memberikan tumpuan adalah kenapa pembelanjaan yang kita banyak dapat daripada Kementerian Kesihatan ini banyak diberikan kepada pembelian ubat. Jadi kalau kita asyik membeli ubat, bermakna kita bukanlah menjadi Kementerian Kesihatan yang mementingkan kesihatan. Kita hanya mementingkan ingin membaik pulih, ya. Kita jadi sick care, kementerian sakit, ya. Bukan kementerian mempromosikan gaya hidup yang sihat, ya. Tapi adakah kita membeli ubat lebih banyak daripada yang diperlukan, atau ubat itu walaupun banyak dibeli, banyak bajet diperuntukkan, cukup sahaja untuk memenuhi permintaan? Jadi sebenarnya banyak masa yang sebenarnya ubat-ubatan yang kita beli itu tidak cukup. Jadi orang akan kata dah ubat tak cukup, mestilah kita kena beli lagi banyak. Tapi sebenarnya apabila benda itu dilaksanakan, kita harus memahami, ya, kenapa perkara ini telah berlaku. Berpuluh-puluh tahun kita punya sistem kesihatan ini tidak ada langsung apa-apa perubahan langsung. Sebab bajet kita selalu diberikan kepada clinical care ataupun rawatan klinikal di hospital dan sebagainya. Tetapi tiada yang diberikan kepada kadar pencegahan. Jadi lama-kelamaan populasi makin banyak, ramai orang lebih sakit, sampai bila-bila ubat yang kita beli itu tidak akan mencukupi. Jadi lama-lama bermakna duit yang dikolek daripada kita punya cukai dan sebagainya akhirnya hanya memberikan ubat untuk bagi dekat orang. Tapi adakah itu sebenarnya langkah yang wajar? Kita boleh mengambil langkah sekarang untuk memastikan rakyat tidak masuk ke dalam hospital. Kalau tak nak rakyat masuk dalam hospital, kita harus membelanjakan wang yang diberikan kepada Kementerian Kesihatan ini kepada preventive care untuk mereka tidak jatuh sakit. Jadi itulah penghususan yang kita harus berikan kali ini. Dan saya rasa saya amat, orang kata apalah, kita very optimistic, ya, tentang apa yang akan dibentangkan pada Jumaat ini. Tetapi saya tidak akan terkejut jika tidak akan ada apa-apa berlaku ataupun tidak akan ada benda baru yang akan dibentangkan. Hanyalah benda yang sama dan cycle kita ini tidak akan dapat keluar daripada cycle kita of sick care, ya. Baik. Doktor, kita akan berhenti seketika. Kita akan sambung perbincangan ini selepas ini. Pantau Kerajaan Baru akan kembali. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali menjelang pembentangan semula bajet ataupun belanjawan 2023, 2 hari lagi yang kami akan bawakan secara langsung di Astro Awani. Secara tentu antara fokusnya adalah berkenaan dengan Kementerian Kesihatan. Antara kementerian yang mendapat peruntukan tertinggi sejak beberapa belanjawan ataupun bajet yang lepas
Tetapi dalam pembentangan Belanjawan 2023 yang asal oleh kerajaan terdahulu, komuniti kesihatan berpendapat masih terdapat banyak lagi kelompongan atau kepincangan dalam bajet itu yang boleh ditambah baik. Jadi perbincangan pada kali ini berfokus kepada bagaimana semua ini dapat kita rapatkan, jurang ini dapat kita rapatkan untuk kita memastikan penyampaian peruntukan dan juga perkhidmatan yang lebih baik kepada sektor ataupun kementerian yang sangat penting ini. Saya berbincang bersama dengan pakar kesihatan awam Dr. Farhan Rusli. Dr. Farhan, sebentar tadi kita bercakap berkenaan dengan langkah-langkah kebanyakan jangka pendek. Kalau kita lihat Belanjawan 2023, ia banyak berfokus kepada perkara-perkara jangka pendek seperti yang doktor sebut sebentar tadi, pembelian ubat, itulah bajet terbesar untuk KKM, pembaikan hospital, perolehan genset dan sebagainya. Kebanyakannya adalah langkah-langkah yang berjangka pendek ataupun sederhana. Tapi kalau kita lihat isu-isu yang membelenggu Kementerian Kesihatan sejak kebelakangan ini, isu-isu ini ramai ataupun banyak bersifat jangka panjang. Isu doktor kontrak, isu burnout dalam kalangan kaki tangan kesihatan, isu hospital dan ward kecemasan yang sangat sesak atau overcrowding yang berpunca juga daripada kekurangan pekerja. Tapi adakah realitinya Dr. Farhan, semua isu ini ambil masa untuk kita selesaikan dan mungkin tidak realistik untuk sesetengah orang dalam komuniti kesihatan menjangkakan penyelesaian yang segera boleh diumumkan dalam bajet kali ini atau apa-apa bajet yang akan datang kerana ia akan ambil masa? Exactly, Lokman. I think itu adalah satu poin yang saya rasa kita patut diletakkan di tengah lah. Apa yang orang harus memahami, ya, terutama mereka daripada golongan sektor kesihatan awam dan sebagainya, ialah kita ni bukan lagi sakit kronik. Ya. Kementerian Kesihatan ni bukan lagi di dalam tahap sakit kronik. Ya. Kita dah end stage dah. Bermaknanya, eloklah kita mati dan hidup kembali kementerian ini. Dan apabila kita mengatakan sesuatu sebegitu, ini menunjukkan bahawa anything yang dia akan bentangkan adalah hanya short-term plugs, short-term measures yang tidak akan mendatangkan hasil yang untuk jangka masa panjang ataupun sustainability dan sebagainya. Dan saya dapat rasakan jika kita ingin mengatakan bahawa satu perubahan drastik yang kita boleh nampakkan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia ini, mungkin kita perlu satu persidangan parlimen khas di mana kita membincangkan tentang apakah struktur yang harus dilaksanakan, kerana kita kena faham, ya, perubahan Kementerian Kesihatan ini bukan hanya melibatkan Kementerian Kesihatan, ia melibatkan banyak lagi kementerian-kementerian lain, dan buy-in daripada semua stakeholder ini adalah amat penting. Dan untuk membelanjakan satu wang, ia perlulah sesuatu seperti apa yang kita buat untuk COVID dulu. 120 bilion kita keluarkan daripada kita punya bajet kewangan, kita pinjam dan kita letakkan untuk menjanakan balik ekonomi dan sebagainya. Itu sebenarnya kita mengatakan apabila kita ingin ada reset ataupun reform agenda untuk kesihatan. Ia memerlukan sejumlah wang yang sangat banyak pada waktu yang sangat singkat untuk kita restart balik kehidupan Kementerian Kesihatan Malaysia ini. Kerana apa yang kita ada dan apa yang kita boleh lakukan hanya sekarang adalah hanya kita mengextendkan sikit hidup dia, bagi dia nyawa lebih sikit. Tahun depan sampai tahun depan, ya. Bagi dia extend nafas tu lebih sikit. Tapi ia sebenarnya tidak menghidupkan ia kembali. Dan sebab itulah bila kita mengatakan tentang white paper dan sebagainya, orang harus memahami perubahan tidak akan berlaku pada hari Jumaat ini. Ya. Kalau mungkin ada, mungkinlah kita akan dengar allowance khas kepada pegawai kesihatan. Mungkin dia mengatakan mungkin RM500 allowance critical khas. Jadi semua orang boleh duduk diam dan bertenang dan sebagainya. Tapi ini bukanlah satu solusi. Ya, apabila kita memberikan allowance khas pegawai kesihatan dan sebagainya, itu bukanlah solusi. Kerana ia tidak akan kembali kepada rakyat daripada segi menunggu di hospital dengan jangka masa yang panjang, tidak masuk ward untuk selama 3 hari, 4 hari, meninggal dunia sebelum dijumpai oleh doktor dan sebagainya. Isu-isu ini sebenarnya isu-isu yang rakyat ingin diselesaikan. Tetapi untuk perkara-perkara itu diselesaikan, we need a whole reform and reset of the health system. Dan itu saya pasti tidak akan berlaku pada hari Jumaat ini. Ya, ia tidak akan berlaku semalaman. Tapi balik pada poin apa yang doktor sebut sebentar tadi itu agak menarik. Kita lihat setakat ini penyelesaian yang diberikan oleh kerajaan, tak kira kerajaan sekarang ataupun kerajaan terdahulu, bersifat incremental. Perubahan itu doktor sifatkan sedikit demi sedikit. Sedangkan apa yang dimahukan adalah perubahan yang besar, quantum leap. Tetapi kalau saya mahu memain peranan devil's advocate di sini, adakah itu pendekatan yang realistik, sedikit demi sedikit, peruntukan itu sedikit demi sedikit, kerana itu saja yang mampu dikeluarkan oleh kerajaan sekarang ini, kerana mereka ada banyak lagi sektor yang perlu dilihat, dan memetik kepada apa yang dirujuk doktor berkenaan dengan peruntukan besar yang diberikan sekali one off untuk COVID, itu waktu yang sangat terdesak
dan kecemasan, dan ia juga telah menyebabkan satu dent yang agak besar kepada kewangan kerajaan. Betul. Tapi Lokman, perkara drastik yang berlaku semasa COVID itu agak-agak teruk kan pada waktu itu tentang COVID di dalam pandemik dan sebagainya. Sebenarnya sistem kesihatan kita sekarang adalah pada perkara yang sama. Sistem kesihatan kita sekarang tengah tahap end stage dan sangat-sangat dalam dia, dah sangat rapuh ya. It's just waiting to crack, dan kita perlukan satu stimulus yang sangat-sangat besar untuk mendapatkan satu health reset. Dan ini sebenarnya perkara beramai yang tidak mahu cakap, tapi belakang pintu semua mengatakan perkara yang begitu. Ya, kalau bercakap dengan orang-orang daripada Kementerian Kesihatan sendiri, mereka juga sendiri yang mengatakan bahawa we need to change everything. Ya, bila you kata stimulus nak bagi sikit-sikit dengan prinsip dia, sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan? Tidak. Sikit-sikit, tapi sikit-sikit itu tidak setimpal dengan jumlah penduduk yang makin ramai. Ya. Bila kita kata sikit-sikit, tambah kata sikit, tambahlah 20 katil. Tapi esok ada 40 pesakit menunggu, tambah 40, lusa ada 80. Jadi bermakna pelan tindakan kita walaupun mengambil jangka masa pendek, menampak di atas kertas seperti kita membuat sesuatu, tetapi secara realistiknya, ia tidak menyelesaikan masalah asas. Dan masalah asas itu hanya boleh diselesaikan kalau kita ada total health reform dan kita ada total health reset, dan ini hanya boleh dilakukan kalau Perdana Menteri kita betul-betul serius mengatakan tentang reformasi kesihatan. You need to have a huge stimulus because the whole health sector, ya, semua sistem kesihatan kita ni, public, private semua ni, kita kena totally reset. Dan kita kena draw back balik kita punya plan architecture kita untuk tahan selama 50 dan 100 tahun yang akan datang. Huge stimulus itu, Doktor. Huge stimulus itu, Doktor. Adakah ia hanya boleh datang dalam bentuk satu peruntukan wang yang besar? Dan bagaimana jika kerajaan mengatakan bahawa kami mahu melakukannya tapi kami tak mampu untuk berikan huge stimulus itu tanpa menjejaskan keuangan negara dan juga sektor-sektor lain dengan amat teruk yang perlukan masa bertahun-tahun untuk kita pulih, seperti mana COVID-19 yang mengambil peruntukan yang besar dan meningkatkan hutang negara dan sebagainya? Jadi di situlah kita kena memikirkan kan. Kalau kita mengata tentang development budget dan sebagainya, betul, kita mungkin boleh membuat keluarkan bajet untuk pembangunan. Mungkin kita boleh keluarkan 100 bilion bajet pembangunan. Ya, kita mungkin boleh membuat pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kalau bayangkan kalau kita mendapat 100 bilion untuk reset kita punya health system, keuntungan dia bukan hanya termaktub kepada 4,000 pekerja baru ataupun 20,000 pekerja baru. Ia akan jatuh dan dapat dirasai kepada 35 juta penduduk di Malaysia. Bila kita mengatakan stimulus ini perlu, semua ahli-ahli politik yang berada di dalam parlimen dan kabinet ini harus ingat, kalau mereka tidak tua sekarang, ya, Perdana Menteri kita umur 70 lebih, ya, yang muda-muda, pasti ada ibu bapa kan sendiri yang duduk dalam kabinet yang muda-muda tu, ada ibu bapa. Mereka semua ini akan masuk ke dalam sistem kesihatan kita. Jadi apabila mereka sakit dan masuk ke dalam sistem kesihatan, adakah mereka mahu masuk ke dalam sistem kesihatan yang bagus ataupun tidak? Dan kita tidak mahu ikut jejak langkah yang dulu, ya. Apabila pemimpin-pemimpin ingin mendapatkan rawatan, pergi ke negara jiran. Kita tidak mahu itu berlaku kerana ia menunjukkan bahawa sistem kesihatan kita tidak dipercayai oleh pemimpin kita sendiri. Dan adakah ini sebenarnya wajar untuk kita mengatakan, tak apa, kalau I sakit, I keluar. Tapi rakyat sakit, tak apalah, pergilah beratur dekat depan hospital. 3 hari, 5 hari pun tak apa. Kan kita tak nak benda itu berlaku. Dan reset ini harus dilaksanakan sekarang. Kalau tidak, every year kita rugi, kita akan 5 tahun ke belakang. Ya, sebab itu kita tidak boleh membazir masa lagi. Daripada zaman Dr. Zul dulu, dia ingin meletakkan electronic medical record supaya semua orang dapat pegang rekod kesihatan di dalam tangan. Sampai hari ini tidak dilaksanakan kerana apabila bertukar-tukar, semua ingin membawa idea baru dan agenda baru. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengatakan kita harus reset sistem kita, kita harus go through with it supaya rakyat boleh hidup dengan sehat dan sistem kesihatan kita boleh tahan untuk the next 100 years. Tetapi kita lihat ada beberapa incremental improvements, penambahbaikan peringkat sedikit, yang secara sedikit demi sedikit yang doktor sebutkan sebentar tadi oleh kerajaan baru ini setakat ini. Sebagai contoh, isu doktor kontrak, mereka dah tawarkan lebih 4,900 jawatan tetap awal tahun ini. Ini merupakan peningkatan daripada Menteri Kesihatan terdahulu yang hanya menjanjikan 1,500 pekerjaan baru tetap setahun, meningkat kepada hampir 5,000. Jadi adakah ini antara incremental improvements yang boleh diterima mengambil kira limitasi dan had keuangan kerajaan? Okey,
incremental increment ini apabila kita dilaksanakan sebagai poket ya, rakyat tidak akan dapat rasa dia punya kelangsungan ataupun dia punya efek. You kata 5,000 doktor dapat permanent post. Ada berapa hospital dekat dalam negara kita? Ya, lebih 200 lebih dan sebagainya kan. Kalau you pecahkan 5,000 tu kepada 200 hospital sebagai contoh, berapa satu hospital dapat? Satu hospital ada berapa jabatan? Penghujungnya, satu jabatan mungkin ada penambahan satu ataupun tak ada penambahan sebab ada banyak jabatan-jabatan ya. Nampak on paper seperti banyak tetapi tidak. Sebab itu saya mengatakan apabila kita menceritakan tentang incremental change, apabila ia dilakukan in silo ya, tahun ni kita naikkanlah pengambilan doktor kontrak dan juga kita bagi permanent post. Tahun depan kita buat klinik baru, tahun depan kita buat ni. Apabila kita membuat itu dan kita tidak membuatkannya in a streamline ya, kita tidak membuatkannya bersama, penambahbaikan itu tidak akan dapat dirasakan. Sebab apabila kita buat in silo pocket lagi 5 tahun, kita buat perkara lain, tiba-tiba kita tambah bangunan baru, kita lupa, alamak, tak naikkan pula jumlah permanent post over the last 4 years. Sebab kita dah naikkan dah hari tu. Tapi over the next 5 years, kita tak naikkan pun. Jadi, kita ada struktur baru. Seperti kalau kita pergi tengoklah Hospital Cyberjaya dan sebagainya, tengok jumlah pesakit yang ke sana. Tengok servis-servis yang diberikan di sana. Ini adalah apa yang saya mengatakan tentang incremental change yang tidak mendatangkan apa-apa benefit kepada rakyat. Apabila kita ada pakar-pakar yang datang daripada South Korea, daripada UK dan sebagainya, pakar-pakar kita sendiri ya, mereka ada kemahiran untuk membuat perkara-perkara itu. Tapi kita dah latih dia orang, tapi rupa-rupanya kita lupa nak beli equipment yang cukup supaya mereka boleh membuat prosedur-prosedur tersebut kepada pesakit kita. Jadi semuanya kita hantar balik ke hospital yang ada equipment. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya apabila perancangan itu dibuat in silo, tidak dibuat bersama dan bersasar ya. Itulah yang mengatakan bahawa kita hanya berfikiran secara jangka masa pendek. Dan jika kita berfikir dengan cara masa pendek, sampai bilalah kita walaupun mendapat taraf ekonomi developed country, kita punya mentaliti masih lagi third world. Baik. Dr. Farhan Rusli, terima kasih. Dr. Farhan Rusli, pakar kesihatan awam, sama-sama kita saksikan dan kita berharap Belanjawan 2023 akan dibentangkan semula oleh Menteri Kewangan dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. 2 hari lagi bermula jam 3 petang. Pastikan anda tonton saluran 501 Extra Awani dan juga semua platform digital kami. Semuanya kami akan bawakan kepada anda dari mula sampai penamat. Terima kasih kerana menonton Pantau Kerajaan Baru. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.